Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azul Syarif bin Arisan dengan Muhammad Azul Irfan bin Asfayuzi akan membentangkan tajuk sifat-sifat pendakwah. Okay. Yang pertama, pengenalan. Dakwah ni merupakan satu istilah yang khusus dalam Islam, yang mana ia merupakan satu tanggungjawab dan kewajipan bagi setiap umat Islam yang mempunyai kemampuan dalam setiap kesempatan dan dalam sebarang bentuk. Dakwah juga merupakan salah satu daripada tugas para rasul, yang mana Allah memerintahkan para rasul supaya berdakwah sejak pertama kali agama Islam diturunkan. Firman Allah, fala yunazika fi wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Maksudnya, dan serulah ia kepada Tuhan engkau, sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang lurus. Kita pergi pada sifat-sifat pendakwah. Yang pertama, dekat dengan Allah. Seorang pendakwah mestilah mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu, yang mana ia dapat memberi keyakinan yang teguh kepada pendakwah dalam menghadapi cabaran dan rintangan dalam kehidupan, khususnya semasa mereka berdakwah. Yang kedua, pendakwah juga mestilah mempunyai ilmu daripada ilmu agama yang benar. Seorang itu dapat menyebarkan ilmu tersebut. Agama wajib ada dalam diri setiap pendakwah, kerana pendakwah tidak boleh menyampaikan sesuatu yang berkaitan agama. Dan seterusnya, pendakwah juga mempunyai sifat sabar dan ikhlas. Sifat sabar ini perlu ada dalam diri setiap pendakwah bagi menghadapi cabaran dan rintangan dengan tenang. Ingatlah bahawa Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, menguji ketabahan dan dakwah dengan cara didatangkan ujian ketika melaksanakan dakwah. Ujian itu terdiri daripada pelbagai bentuk, sama ada halangan, cabaran dan boleh jadi juga kesenangan kepada. Ujian ini adalah untuk melihat serta membuktikan keikhlasan para pendakwah terhadap Allah. Seterusnya ialah tawaduk dan penyantun. Tawaduk juga salah satu sifat mulia yang perlu ada dalam diri setiap pendakwah. Ia merupakan sifat lawan bagi sifat takbur. Sebagaimana sifat takbur yang dimiliki oleh iblis yang menyebabkan ia dihalau dari syurga Allah kerana enggan patuh kepada Nabi Adam. Tawaduk adalah sifat rendah diri dan berkasih sayang terhadap sesama Muslim. Jika melaksanakan dakwah, semestinya pendakwah akan berjumpa dengan pelbagai sifat dan ragam manusia yang berbeza, yang mana ada di antara mereka baik akhlaknya dan ada juga sebaliknya. Justru itu, sifat penyantun perlu ada dalam diri setiap pendakwah untuk berhadapan dengan sifat manusia yang berbeza-beza. Seterusnya ialah sifat tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Apabila seseorang pendakwah itu telah selesai berdakwah, maka mereka mestilah tawakal kepada Allah dan berdoa sebaik mungkin. Tawakal dapat mengelakkan perasaan keluh kesah dalam diri pendakwah serta melatih pendakwah agar lebih bersabar dalam berdakwah. Itu sahaja daripada saya. Saya berikan kepada Hazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung mengenai dalil sifat-sifat pendakwah. Okey, pertama sekali, pendakwah mestilah menjadikan dirinya sebagai contoh dan ikutan dalam menunaikan peranannya dengan cara yang lebih sempurna. Antara sifat-sifatnya ialah pendakwah mestilah merasakan pentingnya tugas dakwah dan tingginya nilai dakwah itu. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya,
dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, yakni yang berserah bulat-bulat kepada Allah, iaitu surah Fussilat ayat 33. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, Syekh Al-Maraghi ada menyebut di dalam tafsirnya bahawa tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang mempunyai tiga sifat ini. Yang pertama ialah mereka yang menyeru manusia untuk mengesahkan Allah dan mematuhi segala perintahnya. Yang kedua, mereka yang mengerjakan amalan yang baik seperti melaksanakan amalan ketaatan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Yang ketiga ialah mereka yang menerima Islam sebagai agamanya dan ikhlas kepada Tuhannya. Selain itu, pendakwah hendaklah sentiasa mengikhlaskan niat mereka hanya kerana Allah semata-mata. Pendakwah hendaklah memastikan dirinya mengikut ajaran Allah dan panduan yang benar dalam berdakwah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Iaitu surah An-Nahl ayat 125. Jadi kesimpulannya, apa yang kita dapat daripada pembentangan hari ini ialah yang pertama, dakwah ini merupakan satu kewajipan yang perlu dipikul oleh setiap Muslim bagi menyeru manusia ke arah kebenaran. Ini kerana untuk memastikan supaya manusia tidak terus berada di dalam kesesatan. Yang kedua ialah dakwah yang hendak dijalankan mestilah mengikut metodologi atau kaedah yang benar. Sebagai contoh, seperti mana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul serta mengikut panduan Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga ialah dakwah tidak hanya terhad kepada seruan secara lisan, tetapi juga harus menggunakan media yang luas dan terkini asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Yang terakhir sekali, golongan pendakwah yang menyeru manusia ke arah kebenaran haruslah terlebih dahulu mempraktikkan akhlak Islam dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Hal ini kerana golongan pendakwah ini merupakan contoh kepada masyarakat di luar sana. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.